Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk tafsir piktograf dan carta palang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 238. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 3. Soalan 1, teliti piktograf dan lengkapkan ayat. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu lihat kepada piktograf di sebelah ni dan kita akan lengkapkan ayat berdasarkan soalan yang diberi. Jadi inilah piktografnya, iaitu jualan pensel di koperasi ada 5 hari, Isnin hingga Jumaat, yang mana bilangannya satu pensel ini mewakili 10 batang. Jadi sebelum kita menjawab soalan yang ada kat sini, kita perlu lengkapkan dulu maklumat ataupun nilai sebenar. Okey, dapatkan nilai sebenar, contohnya Isnin, gambar piktograf ni ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 1 itu 10, kalau 5 batang, jadi kita lengkapkan dahulu, kita tulis 50. Kenapa 50? Sebab 5 kali 10. Okay, hari Selasa ada 3 batang, jadi kita boleh lengkapkan 30 batang. Hari Rabu ada 1, 2, 3, 4, bermaksud ada 40 batang nilai sebenar. Khamis ada 2 batang, nilainya 20, dan Jumaat itu 20, sebab dia sama dengan Khamis. Jadi, bila dah keluarkan maklumat ni, barulah kita boleh menjawab soalan. Kita lihat kepada soalan A. Pada hari Selasa, okey, maksudnya kita lengkapkan berapa batang pensel dijual. Jadi kita dah jawab kat sini, iaitu 30. Maka kita boleh isi dalam kotak ni, nilainya ialah 30 batang. Okey, batang dah ada, so kita letak 30 saja. Jadi kita boleh tulis 30. Okey, 30. Okey, jadi kita boleh masuk kat sini. Okey, seterusnya 50 batang 50 batang pensel dijual pada hari, okey, maksudnya kat sini hari apa yang dijual pada 50 batang. Okay, atas kali ni 50, iaitu hari Isnin. Jadi untuk soalan B, maklumatnya ialah hari Isnin. Jadi kita tulis Isnin. Okey, dan seterusnya soalan C. Bilangan pensel yang sama dijual pada hari, okey, maksudnya hari apa yang sama, tadi cikgu dah tulis tadi, nilai yang sama kat sini 20, iaitu Khamis dan Jumaat. Maka ruang yang ada ini, jawapannya ialah hari Khamis dan Jumaat. Jadi cikgu tulis Khamis. Okay, kemudian ruang satu lagi, awak boleh masukkan sebagai Jumaat. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan A hingga C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D, jadi dia tanya jumlah pensel dijual ialah, okey, kata kunci di sini ialah jumlah. Jumlah ini merujuk kepada keseluruhan. Okey, jadi kita kena salin dahulu kita punya piktograf ni dahulu. Okey, kejap cikgu salin. Okey. Okey, itu dia. Jadi cara dia ialah kita tambahkan ke semua nilai-nilai ni. Okey, jadi kita ambil nombor, cikgu tengok ada ruang tak? Ada 5, 1, 2, 3. Okey, tak ada ruang, jadi kita kena buat dekat sebelah sikit, kecilkan sikit. Okey. Okey, kita sambung. Kita tulis nilai yang ada. 50, 30, 40, 20 dan 20. Okey, kita tambahkan
kita dapat sifar ni semua sifar lah. Okay, jadi cara dia nak tambah, kita tambah sikit-sikit. Okay. Jadi 5 tambah 3 ni kita dapat 8. 2 dengan 2 ni 4. 4 tambah 4 kita dapat 8. Okay. Jadi 8 tambah 8 kita dapat nilainya iaitu 16. Okay. So kita tambahkan ni jadi nilai dia 16. Ini bermakna jumlah pensel ialah 160 batang. Jadi kita boleh tulis 160 batang. Jawapan untuk soalan D. Seterusnya, soalan E. Beza jualan antara hari Rabu dan Khamis. Okey, beza itu maksudnya ialah merujuk kepada operasi tolak. Jadi kita akan ambil nilai yang besar, tolak yang kecil. Jadi ni hari Rabu tu nilai ni ialah 40, manakala Khamis ialah 20. Maka kita akan buat operasi tolak, yang besar tolak kecil, bermakna 40 akan kita tolak 20. Okay. Jadi sifar tolak sifar, jawapan dia sifar juga. Seterusnya 4 tolak 2, nilainya ialah 2. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan E, iaitu 20 batang bezanya. Jadi kita tulis ni 20. Okey, beza jualan ialah 20 batang. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan nombor 1. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Lengkapkan petak kosong berpandukan carta palang. Jadi sama macam soalan 1, kita perlu lengkapkan petak kosong. Tetapi soalan 2 ini, maklumat yang diberi ialah carta palang. Jadi sebelum kita menjawab soalan ini, kita perlu keluarkan maklumat. Yang mana kita perlu keluarkan maklumat data di sini, iaitu kita lihat ada pusat ternakan Sri PD. Haiwan yang ada, arnab. Okey, kat sini ada nombor 80. Maksudnya nilai untuk arnab ialah 80. Rusa ialah 60. Angsa ialah, cikgu tulis atas 100. Manakala itik berada di tengah-tengah antara 80 dengan 90. Maksudnya nilainya ialah 80 dengan 100, maka nilainya ialah 90. Okay. Jadi kita buat soalan A, iaitu ada berapa ekor rusa di ternak. Jadi kita dah tulis tadi 60. So kita boleh lengkapkan petak ini, iaitu 60 ekor rusa di ternak. Soalan B, ada 90 ekor tempat kosong di ternak. Apakah yang ada 90? Okey, kat sini 90 tu ialah itik, maka kotak kosong yang kita akan isi dalam tu ialah ada 90 ekor itik di ternak. Okey, seterusnya soalan C. Haiwan paling banyak di ternak ialah, okey, haiwan paling banyak ini merujuk kepada di graf ini yang paling tinggi kat sini ialah 100. Jadi itulah haiwan yang paling banyak, iaitu kita namakan sebagai angsa. Jadi kita tulis angsa. Okey. Soalan seterusnya, soalan D. Jadi sebelum tu, macam tadi, cikgu akan salin dulu maklumat yang ada. Kita letak di soalan sebelah. Okey, nombor tak ada maksud cikgu, bilangan dia. Okey, kita baca soalan D. Jumlah haiwan yang diternak ialah, jadi kata kuncinya ialah jumlah haiwan. Jumlah itu merujuk kepada semua hasil tambah semua nombor ataupun bilangan yang ada kat sini. Okey, jadi kita akan buat bentuk lazim. Ada 80, ada 60, ada 100 dan 90. Okay, cuba kita tengok muat tak. Tak apalah, kita ni sikit.
Sekarang kita tambahkan. Jadi kita tambahkan 8 tambah 6 ialah 14. Jadi kita akan tambahkan 14 dengan 9. Okey, kita tambah kat sini 4 tambah 9 13. 1 tambah 1 2. Jadi nilai kat sini ialah sini sifar, ini ialah 23. 2 tambah 1, 3. Jadi inilah dia jumlah haiwan yang diternak, iaitu 330. Soalan seterusnya, soalan E. Beza bilangan antara, okey, ada dua binatang ni ialah 40. Maksudnya, apakah nilai yang kita tolak dua nombor, nilainya ialah 40. Jadi kalau kita cuba jaya kat sini, cikgu nampak sini, dia ibarat 10 tolak 6 dapat 4. Jadi kita ambil lah 100 tolak 60. Okey. Okay, jadi kita perlukan pembuktian. Jadi kita buat 100 tolak rusa 60. Jadi bila kita tolak, kita dapat 10 jadi 4. Okey, jadi betul nilai dia 40. Jadi apakah yang kita tolakkan itu? Iaitu angsa dan juga rusa. Maka kita boleh isi kotak tersebut, iaitu beza antara rusa dengan yang paling kecil, ya bukan rusa yang bawah. Beza antara yang tinggi itu 100 itu ialah angsa. Jadi beza bilangan antara angsa dengan rusa ialah 40. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan E. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Teliti carta palang dan jawab soalan. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu teliti carta palang dan jawab soalan. Kita lihat carta palang yang ada di sini, iaitu bilangan pembaca program nilam bulan Mei. Jadi ada beberapa kategori. Kita akan tafsir dia punya graf ataupun carta palangnya. Yang pertama ialah nilam. Nilam kita lihat bilangannya ialah, okey, antara kat sini tidak dinyatakan tapi berada di tengah-tengah antara 60 dan 80. Jadi kita boleh letak nilainya iaitu 70. Okay, seterusnya emas. Emas pun sama macam nilam. Dia berada di tengah-tengah antara 40 dan 60. Jadi nilainya ialah 50. Seterusnya perak. Okey, ada di sini 60. Dan gangsa 80. Okey, bila kita dah tafsir data yang ada, barulah kita boleh menjawab soalan. Soalan A, berapakah bilangan pembaca buku kategori emas? Jadi kata kunci di sini ialah emas. Jadi emas ni kita dah dapat nilainya iaitu 50. Iaitu 50 orang pembaca. Bilangan pembaca ialah kita boleh tulis sebagai 50 orang. 50 orang. Okey, seterusnya soalan B. Kira jumlah pembaca program nilam itu. Kata kunci di sini ialah jumlah pembaca. Bila jumlah, seperti cikgu cakap sebelum ni, kita perlu tambahkan. Tambahkan ke semua nilai yang ada, kita dapat jumlah keseluruhan. Okay, tapi sebelum tu, cikgu cakap, kira jumlah pembaca program ni, pembaca nilam. Ya, betul, nilam. Bukan nilam, tapi program nilam, maksudnya keseluruhan. Kalau nilam saja 70. Cikgu dah silap tadi, tapi kita nak tambah semua. Jadi kita tambahkan 70, 50, 60 dan 80. Jadi kita tambahkan.
Okey. Sifar semua ni kita tambah jadi sifar juga. Okey, sekarang ni kita tambah macam mana? 7 ni kita boleh tambah 5. 6 ni kita boleh tambah 8. Jadi 7 tambah 5 kita dapat 12. 6 tambah 8 kita dapat 14. Jadi kita tambahkan. Kita dapat 4 tambah 2, 6. 1 tambah 1, 2. Jadi kita dapat nilai kat sini ialah 26 sifar. Maka 26 sifar inilah jumlahnya iaitu 260 orang. Okey, itulah dia. Cara-cara menjawab soalan B, kita tambahkan ke semua kategori yang ada. Soalan seterusnya, soalan 3, soalan C, hitung beza bilangan pembaca kategori nilam dengan gangsa. Jadi kata kunci kat sini ialah beza. Beza merujuk kepada operasi tolak, iaitu nilam dan juga gangsa. Jadi kita perlu dapatkan data di sebelah. Jadi cikgu salin dahulu nilai yang ada kat sini. Kita salin dan kita paste kat sini. Jadi kita cuba dapatkan nilai nilam 70, manakala gangsa 80. Jadi beza ialah operasi tolak. Kita akan ambil nilai yang besar, tolak yang kecil. Jadi ke antara ini ialah gangsa lebih besar. Jadi kita akan buat nilai gangsa 80. Jadi kita buat 80 tolak nilam 70. Okey, so kita tolakkan. Okay, sekarang kita tolak. Kita dapat sifar tolak sifar, sifar. 8 tolak 7, 1. Jadi inilah dia. Nilai yang ada iaitu 10 orang. Okey, seterusnya soalan D. Sebanyak 30% daripada jumlah pembaca buku ialah murid tahun 4. Berapakah bilangannya? Jadi dinyatakan di antara semua nilai ni, jumlah ni tadi kita dah kira, jumlah keseluruhan ialah 260, 30% ialah murid tahun 4. Jadi kita nak kira bilangannya, maka langkah yang pertama kita akan buat, kita akan kalikan 30% dengan, so kita darab dengan jumlah keseluruhan 260. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua, kita tukarkan simbol peratus ini kepada pecahan. Jadi kita buat 30 per 100. 30 per 100. Kita akan darabkan dengan jumlah keseluruhan. Okey. Sekarang kita permudahkan dahulu. Antara sifar dengan sifar ni kita boleh permudahkan. Dan atas dengan bawah juga kita boleh permudahkan. Okay, seterusnya kita darabkan 3 dengan 26. Okey. Nanti kita akan dapat jawapan kat sini. Jadi kita buat darablah dulu. 26 darab 3. 6 darab 3, 18. 2 darab 3, 6 tambah 1, 7. Jadi kita dapat nilai yang ada iaitu 78 orang. 78 orang. Jadi inilah dia bilangan untuk murid tahun 4. 30% tu kita kira nilainya ialah 78 orang. Baiklah, maka dengan itu tambahlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk tafsir piktograf dan carta palang bagi muka surat 238 untuk nombor 1 hingga 3. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.